Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulin. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulin. Yang bestnya program Lemak Tulin ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulin dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Untuk lepas raya ni, kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera korang. Apa hal korang? Selamat kembali, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go, come on ya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Korang tahu tak, walaupun aku ni tentera, bekas tentera selama 14 tahun, bla 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 dan sebagainya kan, tapi sebenarnya aku tak suka tengok cerita askar. What the Mungkin sebab bukan genre filem yang aku suka. Bagi aku cerita askar ni dia macam bosan lah sebenarnya. Bagi aku lah, kebanyakan cerita askar yang korang boleh tengok lah, dulu ke sekarang ke, yang latest punya production ke, dia banyak yang mengetengahkan benda yang tak real tau. Sebelum aku masuk askar, bila aku tengok filem-filem ni, semua aku macam askar macam ni hebat, best, bla bla bla. Tapi bila aku dah masuk askar, bila aku tengok cerita-cerita askar, bila aku tengok macam kenapa tak sama macam yang aku alami dalam aku punya kehidupan. Jadi terus dari situ aku rasa macam tak best lah cerita askar ni. Tapi walau macam mana pun, masih terdapat beberapa filem askar yang aku suka. Kenapa aku suka? Sebab filem-filem askar ni lah yang aku rasa dekat dengan aku dan juga aku boleh jadi aku punya rujukan jugalah. Sebab scene-scene dekat dalam tu memang sangat real lah, yang relatable dengan pengalaman aku sebagai seorang tentera. So sebelum aku cerita dekat korang filem-filem askar yang aku suka sebagai seorang tentera, korang boleh tekan butang subscribe sekarang. InsyaAllah korang juga boleh bagi idea dekat aku apa konten yang aku boleh buat untuk video-video seterusnya. Bukan pasal askar je, pasal benda-benda lain pun boleh. Isu semasa ke, kontroversi ke, silakan. Okey, korang boleh nanti tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Tapi jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah kita doakan sama-sama supaya video-video pada channel ni boleh dijadikan asbab untuk kebaikan, insyaAllah. Jadi ini adalah top 5 filem askar yang aku suka. Nombor 5. Aku tak pasti korang pernah dengar ke tak filem askar ni, sebab filem ni adalah filem lama. Tajuk filem ni adalah Full Metal Jacket yang dikeluarkan pada tahun 1987. In general, filem ni dia berlatar belakangkan perang Vietnam, masa perang Vietnam lah, di mana US terlibat dengan perang Vietnam. Tapi yang aku suka sangat pasal filem ni sebab ada tunjuk part training tau, part US Marine punya training, dan pelatih-pelatih yang dekat dalam camp tentera tu, diorang ni daripada pelbagai latar belakang tau. Kalau aku boleh cerita sikit dekat korang, dia ada pasal dua orang private ni yang berhadapan dengan satu masalah di mana diorang punya instructor iaitu sarjan ni, diorang sangat garang tau. Dan yang last sekali, salah seorang daripada pelatih ni dia terlampau mental sangat sebab diorang punya instructor sangat-sangat garang dan dia bunuh diri dekat dalam bilik air. Tapi part yang diorang training apa semua tu kan, yang lari ramai-ramai sambil berlari, ada lagu askar berlari apa semua tu kan, memang best gila, memang sangat-sangat dekat lah. Aku tak tahu dekat mana korang nak tengok. Mungkin korang boleh pergi dekat digital download dan sebagainya. Mungkin dekat Amazon ke, dekat Yahoo Movies ke, mungkin ada lah, korang boleh cari dekat situ. Nombor 4. Yang ni korang siapa yang tak tahu? Aku tumbuk. Nombor 4 adalah filem
Sarjan Hassan yang dilakukan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang dikeluarkan pada tahun 1958. Tak perlu aku nak cerita hipnosis dia sebab aku rasa semua orang tahu. Yang bestnya cerita ni pada aku adalah bila watak P. Ramlee tu dia tunjuk yang dia latar belakangkan macam dia digelar penakut, pengecut dekat kampung dia. Lepas tu parent dia tak merestui yang dia nak masuk askar, yang dia sorok-sorok pergi lari camp askar, pergi join latihan askar semua kan. Dan dia menjadi salah seorang askar yang terbaik lah yang menentang serangan komunis pada masa itu. Kalau korang nak tahu, sebenarnya kisah Sarjan Hassan ni diadaptasi daripada memang seorang figura yang memang real, tapi dia tak famous, lebih kurang hero yang tidak didendang lah. Tapi pangkat dia bukan stop takat sarjan saja, dia dah upgrade sampai captain dan beliau berkhidmat dalam Corps Infantry. So memang wujud lah kiranya Sarjan Hassan. Nombor 3. Mungkin ada yang suka cerita ni, mungkin ada yang tak suka sebab filem ni baru saja dikeluarkan lebih kurang 4 tahun yang lepas. Sebab orang dok compare cerita ni dengan cerita overseas apa semua. Tapi pada aku filem ni sangat-sangat dekat dengan aku lah, iaitu filem Pascal yang dilakonkan oleh Hairul Azrin yang dikeluarkan pada tahun 2018. Bagi aku filem ni dia not too bad lah, okey lah, par lah, okey, acceptable lah. Tambah-tambah yang dia tunjuk yang 4 orang training, kena komando rest apa semua, kena marah dengan instruktor. Lepas tu part yang dia buat operasi nak menyelamatkan kapal apa semua tu kan. Sebab aku tengok memang dorang Adrian Teh tu memang dia study betul-betul lah, okey. Memang kita tengok pun ada usaha sama daripada TLDM sendiri, dan watak Arman tu sendiri adalah diadaptasi daripada Panglima Pascal sendiri. Jadi takkan Panglima Pascal nak biarkan filem tu jadi tak best kan. So disebabkan ada kerjasama daripada Navy sendiri, jadi filem tu bagi aku sangat-sangat best dan sangat-sangat rapat lah. Korang boleh tengok, tak silap aku ada dekat Netflix, so korang boleh tengok cerita Pascal tu sekarang. Nombor 2. Cerita ni lah yang menyebabkan aku join TUDM, yang menyebabkan aku nak jadi pilot. Cerita apa? Semua orang tahulah, dan sequel dia bakal keluar pada 28 Mei nanti, iaitu filem Top Gun yang dikeluarkan pada tahun 1986, pada tahun kelahiran aku. Tapi sebenarnya cerita ni sedikit mengelirukan aku masa aku kecil lah. Bila aku tengok cerita ni, aku ingat semua pilot tu daripada Air Force, tapi sebenarnya ada juga dekat US tu pilot daripada Navy, fighter pilot lah. Yang aku kagum dengan cerita ni sebenarnya sebab tahun tu 1986 tau, tapi dia punya kecanggihan, dia punya sinematografi, dia punya efek memang nampak macam real gila lah. Memang dia buat siapa yang tengok cerita tu memang automatik nak jadi pilot lah, termasuk dengan aku sendiri. Dan aku sangat-sangat excited nak tunggu sequel dia keluar. Kau bayangkan Tom Cruise tunggu 36 tahun untuk apa? Untuk nak memastikan dia punya teknologi nak merakam filem tu sesuai dengan kehendak dia, dan boleh keluarkan satu sequel yang sangat-sangat padu lah. Dan aku rasa memang semua orang peminat cerita Top Gun memang tunggu gila lah nanti nak keluar pada 27 Mei nanti. So korang stay tune, nanti kita akan buat giveaway untuk tengok cerita Top Gun dengan aku. Nombor 1. Inilah filem yang menjadi rujukan aku, menjadi rujukan ramai pilot-pilot dekat Malaysia. Ini adalah sebenarnya Top Gun versi Malaysia. Filem ini adalah filem Wira Angkasa yang dikeluarkan pada tahun 1987. Memang filem ni dikeluarkan betul-betul setahun selepas filem Top Gun dikeluarkan. Antara cerita ni dengan cerita Top Gun, korang tak payah nak compare pasal sinematografi lah, efek lah, real ke tak real lah. Tapi apa yang bestnya pasal Wira Angkasa ni sebab storyline dia, penceritaan dia. Kalau kau tengok memang daripada start dia nak jadi seorang kadet sampailah dia jadi pilot, memang boleh kata complete lah. Dia cerita benda yang real, walaupun setengah tu mungkin tak berapa nak real lah kan. Dan lokasi-lokasi yang digunakan, contohnya scene yang masa diorang mula-mula lapus sebagai pelatih-pelatih bank tu dekat mes pegawai tu, dekat situlah tempat yang aku kena belasah. Dan pesawat PC-7 yang digunakan tu adalah pesawat yang aku fly dulu. Yang bab-bab dia bercinta, yang Iskandar ni bergaduh dengan member dia sebab berebut awet semua tu, yang tu aku tak nak tahulah. Tapi overall cerita dia, tambah pula dia ada selitkan juga
dapat sisa combat search and rescue. Lepas tu anggota Paskau pun ada terlibat. Lepas tu dua sahabat ni pula datang daripada background yang berbeza. Seorang daripada yang miskin, yang seorang lagi anak bekas General QDM. So bila aku dan squad aku tengok cerita ni, memang rasa sangat dekat-dekat dengan kita orang lah. Sebab apa yang ditunjukkan dalam filem tu memang apa yang kita orang lalu, dan sebenarnya apa yang kita orang lalu tu lagi banyak. Dan aku tak sabar sebenarnya nak tengok filem Air Force The Movie selagi bernyawa tu keluar, insyaAllah pada bulan 8 ni. Sebab aku nak tengok mampukah cerita Air Force The Movie ni lawan cerita Wira Angkasa. Walaupun Wira Angkasa tu dia tak bagi efek ke sinematografi yang power ke, tapi jalan cerita dia memang sangat-sangat dekat dengan aku lah. Sebab nanti in the end dia tak guna juga, walaupun efek power apa semua, tapi storyline dia macam sampah, memang tak best juga. So sama-sama kita tunggu nanti Air Force The Movie nak keluar, ya? Siapa suruh awak stand easy? Saya bilang standard east. Belum faham standard east? Jadi itulah aku punya favourite 5 filem tentera favourite aku sebagai seorang tentera, bekas tentera yang memang aku suka, walaupun aku ni sebenarnya tak suka tengok cerita tentera. Jadi macam mana dengan korang pula? Mungkin yang tengok ni ada kalangan yang tentera, so korang juga boleh share sebagai seorang tentera, apa filem tentera kegemaran korang. Mungkin pilihan aku ni lain daripada yang lain sikit, sebab apa yang aku cari dalam satu-satu filem askar tu, filem yang dekat dengan aku sebagai seorang tentera lah, yang boleh menyentuh jiwa aku. Bila aku tengok macam, ui, ini aku pernah kena ni dulu ni. Itu yang aku cari kalau dalam filem tentera lah. So korang boleh share video ni, dan korang boleh cerita juga filem apa yang korang suka dekat ruang komen dekat bawah. Dan korang jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Raih Sami selepas ini. Dan korang jangan lupa, insyaAllah pada minggu depan hari Jumaat macam tu, kita akan buat giveaway. Korang boleh tengok cerita Top Gun Maverick dengan aku dekat KLCC pada 28 Mei nanti. So stay tune, kita akan buat giveaway dekat aku punya IG. InsyaAllah berbaki diri kita, mantapkan ibadah kita. Kita start dulu mungkin dengan awalkan solat, kita baca satu muka surat Quran setiap hari. Start sikit-sikit dulu, tak salah. InsyaAllah pelan-pelan Allah akan tiup hati kita dengan nak tambah lagi banyak ibadah yang kita boleh buat dalam kehidupan seharian kita. Ingat, kita dah nak kiamat dah pun, okey? Bila lagi kita nak ubah diri kita? Tak payah nak tunggu umur 40 lah, nak tunggu tua dulu, sebab mati tu tak kenal usia. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.